Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, video hari ini saya nak buat tutorial on pendaftaran Huobi dan juga macam mana kita nak beli cryptocurrency melalui P2P trading dekat Huobi lah. Okey, sebelum tu saya nak share sedikit apa yang berlaku yang saya nampak dekat group. So dekat sini ada seorang brother lah, dia share dekat Binance, dia punya account kena apa ni ditutup lah oleh Binance. Binance bakal tutup account dia dan Binance sendiri nasihatkan dia untuk cari platform lain. So selalunya kalau seseorang daftar kat platform, orang kata on board. Ini dia off board. Off board tu maksudnya dia nak keluarkan orang tu dekat platform tu. So saya tak pasti kenapa Binance buat sedemikian, tapi apa yang saya nampak, benda ni adalah lumrah. Lalunya mana-mana centralized exchange, bila mereka dah ada terlampau banyak duit, mereka dah ada terlampau banyak kuasa, dia dah tak kisah sangat dah tentang customer service. Ini bukan saya tujukan kepada Binance saja. Usually kalau tuan-tuan puan-puan perasan pun kebanyakannya macam itulah. Saya tak nak sebut nama syarikat-syarikat, tapi tuan-tuan puan-puan faham. Kadang-kadang bila syarikat tu mula nak up, waktu tu dia semua okey je kan. Dan bila dah besar, dan dia mulalah tunjuk dia punya perangai. So dalam case ni saya nampak mungkin tuan-tuan puan-puan boleh masuk dekat grup Facebook tu untuk tahu cerita lebih lanjut lah. Tapi melalui pemahaman saya, mungkin dia beli kripto melalui Big Pay Card tu. So Big Pay Card maybe ada masalah nak beli cryptocurrency. Mungkin dari sudut undang-undang di Malaysia, tak boleh gunakan macam kad ataupun e-wallet untuk membeli cryptocurrency. Jadi mungkin ada block ke, ada masalah lah kan. So mungkin di pihak Binance mereka pun tak nak serabut tak nak serabut kepala. Dia orang berkata tak apa, cari platform lain. So itu yang bagi saya terdetik lah. Okay, why not kita promote Huobi pula sebagai salah satu alternatif. Di Malaysia ada 3 exchange lah yang di approve, iaitu Luno, Tokenize dan juga Synergy. Namun kekangan dia adalah dia hanya ada limited cryptocurrency. Kalau dekat Luno pun ada 4 saja cryptocurrency, sedangkan banyak lagi altcoin yang sangat berpotensi. So apa yang saya nak cerita hari ni adalah tutorial on Huobi. So kenapa saya personally promote Huobi ni, sebab yalah, dia memang dah lama dah ada sejak 2013, dan lagi satu saya nampak effort dia untuk penetrate market Malaysia. So dia ada satu website lah, Huobi Labuan. Dia buat melalui Huobi Labuan, dia cuba masuk melalui Labuan punya ni lah. Cuma dia punya kekangan adalah mereka hanya boleh operate di Labuan sahaja. Kalau luar Labuan tu actually not so sesuai lah. Tapi saya nampak based on communication saya personally dengan pihak Huobi, mereka memang nak masuk ke dalam Malaysia, dan mereka dalam proses untuk mendapatkan approval from kerajaan Malaysia lah, iaitu Suruhanjaya Security. So hopefully Huobi mendapat kelulusan daripada kerajaan Malaysia. So tanpa kita berlengah masa, kita start on tutorial kita for Huobi lah. Okay, so first thing first, tuan-tuan puan-puan boleh buka website huobi.com. So antara benda yang Huobi bagi ni, dia bagi welcome bonus $170 lah. So dekat welcome bonus ni, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dia bagi 170 welcome bonus. Dia akan bagi dalam bentuk Huobi point lah, di mana tuan-tuan puan-puan boleh gunakan welcome bonus ni untuk reduce the trading fee nanti. So trading fee akan jadi lagi murah. So ini adalah task-task yang
tuan-tuan puan-puan kena buat lah. So kalau buat setiap task ni, then dia akan bagilah $10 and then $30. Lepas tu dia ada advance task. So semua task-task ni bila dah complete, then tuan-tuan puan-puan boleh dapat 172 welcome, 170 USD welcome bonus. And then kalau ada mungkin buat referral dan sebagainya, akan dapat 30% commission lah. So ini adalah dia punya campaign yang dia tengah jalankan. Okay, so seterusnya untuk sign up, tuan-tuan puan-puan just tekan sign up ni, dan macam biasalah dia akan keluar daftar email ataupun boleh daftar melalui phone number. Okay, so saya dah buat sign up. So next saya akan pergi dekat login lah, bahagian login. Okay, so dekat login ni, so lepas tuan-tuan puan-puan dah buat login nanti, make sure bahagian security ni tip top. Security ni settlekan bahagian security ni dulu. So kalau tengok dekat belah security, make sure semua ni security level ni high lah. So email, phone number, Google Authenticator, semua ni make sure tuan-tuan puan-puan dah buat, and then dah buat ID verification dan sebagainya. Okay, so itu on the security part. So security ni actually sangat-sangat penting, sebab saya pun personally lebih suka kalau gunakan Google Authenticator daripada SMS Authenticator, sebab Google Authenticator ni dia lebih selamat. So tuan-tuan puan-puan boleh google lah kenapa Google Authenticator lebih selamat daripada SMS Authenticator. Okay, so make sure bahagian security semua tuan-tuan puan-puan dah buat semuanya, biar dia letak dekat high. Dah buat KYC dan juga sebagainya. So next, lepas dah buat registration, dia akan tunjuk interface yang ni lah. So sekarang ni kita nak beli cryptocurrency ni, so kita tekan buy cryptocurrency. Okay, so Huobi ni dia ada, kalau tak silap saya, dia ada few option nak bayar pakai kad dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang ni saya nampak pembelian menggunakan macam kad semua ni mungkin akan ada masalah sedikit. So kita tak nak complicatekan keadaan. Jadi macam biasa kita pergi dekat P2P. So far P2P market memang okey lah. Tak ada apa-apa masalah usually, even dekat Binance ke, dan juga di platform-platform yang offer P2P. So kita nak beli kita nak beli USDT. Okay, so USDT sekarang ni kita nak tahu dengan siapa kita nak beli. Kita kena tengok profile orang tu lah, whether orang tu dia dah verified ke, berapa banyak completion rate. So nampak tak dekat sini dia tulis completion rate 99%, 99%, 100%. So yang ada 99%, 100% ni consider baguslah kalau kita nak berurusan dengan orang tu. So dia selain USDT adalah nak beli Bitcoin pun boleh, nak beli ETH pun boleh. Tapi of course dia apa yang saya nampak ni dekat Huobi ni, dari sudut seller ni memang tak ramai lah. Memang tak ramai. Saya tak pasti, mungkin sebab timing ke kan. So ni abang trader jual XRP. Okay, so let's say saya nak beli USDT lah. USDT lagi ramai orang yang nak jual USDT. So in case saya nak beli dengan siapa ni, siapa kita nak pilih ni. Okay, so let's say ni 99% imbas, kita tekan. So limit dia 1000. Saya sebenarnya tak nak beli banyak sangat, nak beli sikit je. Okay, so make sure yang ni kita pilih MYR. Okay, tak apa, saya refresh. Okay, alamak, seller tak banyak, tak apa. Kita pergi dekat XRP, tengok abang trader kita berapa. XRP dia limit dalam 67 ke 197. Okay lah, ini within the budget. So
apa kata kita beli XRP? For the sake of the tutorial, kita try lakukan pembelian XRP di Huobi. So kita boleh buka profile abang trader ni. So dia dah dia banyak buy sell. Tengok dia punya completion pun 100%. So okay lah, dia pun dah buat email verification, phone verification, ID verification. So this is consider seller trusted lah. For me this is trusted seller. So kita boleh lakukan pembelian dengan abang trader. So abang trader ni dia accept Maybank lah. So kalau tuan-tuan puan-puan ni ada account, then you pay dekat Maybank account lah. Maybank account dia. Okay, so ni nampak abang trader bagi notis. So kita kena ikut saranan daripada ni lah, daripada dengan siapa yang kita beli. So dia kata please put reference detail abang trader. So make sure bila tuan-tuan puan-puan nampak notis daripada seller, ikut berdasarkan notis tu lah. Ini akan memudahkan urusan jual beli di antara tuan-tuan dan juga puan-puan. So kalau say tuan-tuan jadi seller, maybe you boleh letak any reference dekat sini. Okay, so dia suruh letak abang trader, jadi kita kena ikut apa yang dia sarankan. Okay, contoh okay, kita nak beli untuk 100 ni. Kita beli untuk RM100 lah. Dia minimum 67 kan. So dapatlah dalam 13 XRP. Kita pun tekan confirm. Okay, so ini detail seller tu lah. So ada masa 9 minit untuk saya completekan trade ni. So lepas saya complete ni, saya sambung balik lah. So lepas kita dah transfer, kita pun tekan next lah. Kita tengok apa yang berlaku. So saya dah buat pembayaran, jadi saya pun tekan I've paid. So dekat belah abang trader ni, dia kena releasekan jumlah XRP yang saya beli setakat ni 13 XRP ni, dia kena release lah dekat saya. The XRP that you have bought is arriving. So dalam 5 minit saya dah patut dapat saya punya XRP lah. So nanti bila dah dapat, nanti kita sambung. Okay tuan-tuan puan-puan, abang trader dia dah release XRP. So dekat sini dia akan tulis order completed, XRP deposited in OTC account. Click to view balance or transfer to exchange account. So katakanlah saya pun klik view balance. Tak banyak pun kita beli. Okay, mana ni XRP? Ni sekejap. XRP. So dekat sini dia akan tulis lah berapa banyak kita beli, 13 XRP. So ni nanti saya nak transfer ke exchange account pun boleh juga. For the next video nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak trade lah, tukar dari fiat kepada exchange account, and then kita akan just buat, kita main-main lah, kita buat trading XRP to other coin ke, dan kita try buat trading gunakan jumlah XRP yang kita beli, jumlah yang tak banyak ni kan, jumlah yang tak banyak ni, dan kita akan buat on the next video. Okay, so cuma saya nak tekankan balik untuk pembelian P2P trading. Yang pertama, pastikan seller tu dah verified lah, dia dah buat eKYC verification, dia semua dah ada. Dan yang kedua, pastikan dia completion rate dia tinggi, dalam 90%, 80% ke atas tu dah cukup bagus lah. So ini seller-seller yang trusted. Dan yang ketiga, kalau nak cepat, pastikan beli dengan seller yang status dia online. Macam saya
saya beli dengan abang trader, status dia offline. So that's why saya dapat lambat sedikit daripada 5 minit sebenarnya. So kalau seller tu tengah online, within 5 minit tuan-tuan puan-puan akan dapat duit. So bila kita beli dengan seller tu, tengoklah dia online ke offline. So kalau dia offline, of course dia nak release fund tu lambat sikit. Jadi tuan-tuan puan-puan jangan panik. Usually dia akan release bila dia akan pergi ke online. Okay, so hopefully video ni sedikit membantu on macam mana tuan-tuan puan-puan nak lakukan pembelian di Huobi. So for next video, kita akan masuk dekat exchange dan kita akan buat trading. So dekat situ saya akan ajar tuan-tuan puan-puan macam mana nak buat stop loss dan juga sebagainya, macam mana nak tengok order book. Itu adalah for the next video. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.